Jadi sekarang kita masuk ke main course lah Faiz. Perlawanan yang baru saja tamat sebentar tadi. Kemenangan 6-3, 9 gol dijaringkan dalam Manchester Derby. Kalau hang seorang neutral, itu adalah perlawanan bola sepak yang cukup mengujakan. Sebab goals. Contoh kalau hang nak introduce someone kepada bola sepak dan hang nak bawa dia pergi tengok bola sepak buat kali pertama, this would have been a perfect game. Ada rivalry, ada goals, ada 2 hat-trick, ada 2 gol daripada Martial. Tapi kalau hang penyokong Man United, aku tak tahu nak cari perkataan nak describe perasaan aku menonton perlawanan tu. Which is crazy sebab kita punya job ni Faiz hari-hari adalah untuk mencari perkataan untuk describe benda. Tapi jujur cakap aku tak tahu nak cari perkataan nak describe apa yang kita tonton tadi tu. Apa yang kita tonton tadi tu, okay, kalau aku cuba untuk mendefinisikan perlawanan tersebut, dia agak tidak mencerminkan sesebuah perlawanan Premier League, tetapi lebih kepada kalau hang gabungkan sukan dengan entertainment 50% 50%, itu hasil dia. So athletic side of it 50%. Apa saja elemen hiburan yang hang boleh inject lagi 50%. Itulah yang hang dapat. Itu adalah sebenarnya di satu ketika dalam perlawanan tersebut, ketika 6-1, 6-1, aku dah ada satu perkataan dalam kepala aku. Perkataan tersebut adalah mauling. Bukan Uh, Smalling Bukan Smalling, Oh, Mauling. mauling. Mauling yang yang dicetuskan oleh Manchester City, dan Manchester United terkena. They are getting mauled by Manchester City. Itu gambaran aku. Gambaran hang macam mana? Aku tak tahulah Faiz. Mungkin buat orang yang menonton kat rumah tu, diorang mungkin rasa korang tengok benda ni hari Rabu, korang akan rasa apa pesal hampa sangat korang ni borak. Tapi korang kena faham, kami baru je tengok game tu. Dia macam ni dia macam ni. Okay, dia macam ni simple Kita boleh duduk hari ni untuk 2 jam. Kalau nak 2 jam berturut-turut sekarang ni, kita boleh duduk dan kita boleh strip every bit of problem yang ada pada United. Every bit of problem tu kita boleh asingkan dan huraikan dengan lebih mendalam. Okay, untuk 2 jam. Tapi kadang-kadang lah setengah game bola sepak ni, hang duk huraikan kelemahan hang dan kesilapan hang tu untuk 2 jam tu. Kadang-kadang benda tu melupakan realiti dan hakikat bahawa Man City tu adalah antara pasukan terbaik yang pernah kita lihat dalam sejarah bola sepak. Antara pasukan paling lengkap yang pernah kita lihat dalam sejarah bola sepak. Yes, aku setuju. Dalam game tadi, ada banyak masalah yang United sendiri lakukan, kesilapan yang mereka sendiri lakukan untuk mengundang padah. Banyak. Tapi juga ada banyak benda yang Man City lakukan yang tak banyak pasukan kat luar sana boleh hentikan. On their day, hari ini adalah hari Man City. Pas yang De Bruyne buat untuk Erling Haaland punya gol kedua tu, Gol itu ketiga pas kan? dari Gol ketiga. gol ketiga City, tapi gol kedua Haaland Ya. Itu pas dari planet apa tu Faiz? Itu pas dari planet apa? And Han cakap pasal Rafael Varane, Champions League defender yang buat segalanya untuk close the angle on the far post. He did Tapi everything he could. bila hang ada makhluk asing seperti Erling Haaland dengan extension kaki yang tak masuk akal, macam mana benda, like, how do you stop that? Macam mana hang nak hentikan benda tu? So aku tengok game tadi tu, at one point aku just like, dalam otak aku tengah cuba analyse, oh maybe ini silap siapa ni Every goal aku tengok, bila gol Haaland tu aku tengok, oh ini pergerakan pemain ni. Tapi bila aku tengok balik gol tu macam, buat apa aku nak analyse ni? Macam mana hang nak stop benda tu? The weight of that pass and the stretch on that legs. Aku rasa banyak peminat Manchester United, ketika kalau kita bandingkan whistle penamat separuh masa pertama dengan whistle penamat di separuh masa kedua,
ketika whistle penamat separuh masa pertama tu dibunyikan, mereka lebih sedih berbanding ketika separuh masa kedua dibunyikan. Kerana Man United, the general feeling dia, perasaan umum dia, aku tak tahulah di benak ataupun di fikiran pemain ataupun penyokong kan, seolah-olah mereka salvage something. Mereka mendapatkan at least sesuatu, setidak-tidaknya 3 gol lah dalam perlawanan tersebut untuk menutup kenyataan bahawa mereka telah bolos 6 gol dalam 90 minit permainan kan. Okay, aku nak tanya hang satu benda. Apa jangkaan hang daripada kedua-dua pasukan sebelum perlawanan tu dimulakan? Jangkaan pendek, simple je. Simple. Simple. Man City dominate possession, Okay. United counter attack. Dia tak counter attack dan tetap Manchester City menang. Aku jangkakan high scoring draw. Prediction Oh. aku initially was draw. Okay. Sebab and aku explain benda ni very briefly kenapa. Okay. Okay. Aku jangkakan high scoring draw sebab in so many recent Man City games, tolak tepi last season last season United sangat kucar-kacir di bawah oleh jurulatih baru Rangnick, so there was a lot of things going on. Tetapi musim-musim sebelum itu di bawah Ole Gunnar Solskjaer, kita menang 3 kali lawan City. Ada few times kalah, but all those games were very very close. Tahu, dia punya jurang perbezaan tu tidak begitu besar. So expectation aku menjelang perlawanan ini adalah United yang kita nampak menentang Arsenal, iaitu United yang Ten Hag boleh cari satu pragmatic konsep di mana tak apa, lawan tim yang dominate ball possession, kita duduk deeper, we hit them on the counter and we hurt them. And aku nampak Wolves banyak mendatangkan masalah kepada Man City a couple of weeks back. Cuma masalahnya adalah Wolves tidak ada penyudah dalam game tu. Yeah. If they had a finisher in that game, Wolves dah at least score 1 atau 2 gol dah lawan City. Okay. So kalau Wolves could cause them so much of problems on the break, jangkaan aku adalah United pun akan datangkan City masalah via counter attack hari ni. So itu yang jangkaan aku, high scoring draw lah. Okay. Tapi yang berlaku adalah Memang high scoring. memang high scoring tapi tapi bukan draw. ya. Bukan draw. Pep Guardiola membariskan predictable lineup kecuali di bahagian centre back. Ada 2 pemain yang hanya satu musim lepas hang katakan, oh, ini boleh menjadi a defensive stalwart of Manchester City untuk 5 tahun yang ke depan. Guess what? 12 bulan kemudian tempat mereka pun sudah diambil oleh 2 orang. Satu Nathan Ake, 2 tahun bermain dengan Manchester City, tapi itu adalah Manchester Derby pertama yang dimulakan oleh beliau. Dan yang kedua adalah Manu Akanji yang hanya tiba di Etihad 3 minggu lalu. Tetapi transisi dia hanya sempat bermain 1 perlawanan je sebelum international break. Seamless. Transisi dia seamless, Kish. Transisi dia benar-benar orang dah kata masuk elok. Dia masuk elok lah. Dia hit the ground running. Dan sekarang ni hang boleh argue, hantar tak Akanji dengan Ake ni bench siapa? Laporte, Diaz dengan Stones. And suddenly bila hang letak macam tu kan, hang letak macam hang tahu tak gambar flat lay, hang letak satu-satu dan hang tengok daripada atas suddenly 6-3 menang lawan Manchester United at home tu masuk akal. Suddenly tiba-tiba dia masuk akal, Kish. Kalau hang stitch it together. Ada banyak kekecewaan, Faiz. Banyak kekecewaan dari sudut pandangan Man City. I think aku rasa Ten Hag got a few things wrong. Salah satunya adalah keputusan untuk meneruskan. Okay, to be fair, aku faham bahawa before the international break, gandingan Eriksen McTominay itu looked okay. And hang tak nak kacau team yang ada momentum. And hang tak nak disrupt that structure. Tapi hari ni sekali lagi kita dapat bukti bahawa McTominay cannot. Dalam game tu berapa kali yang Jack Grealish daripada bahagian kiri drift masuk tengah dengan tidak ada sesiapa pun yang mengawal dia. Dengan dikala zon tengah itu terlalu kosong.
Christian Eriksen on one hand hari ni banyak passing dia, a lot of misplaced passes juga ada. Tapi McTominay, he was all over the park. Tak ada sense of positioning. Tak ada. Lawan Arsenal hari tu dia agresif, dia use physical strength dia untuk dapatkan physical edge. Tapi hari ni dia seolah-olah macam mana macam Han nampak hampi kandang, Han nampak itik yang berlari tak tentu arah tu kan. Dia macam dia jam tak tahu nak pergi mana. Headless chicken. Headless chicken. No, that's exactly what McTominay look like hari ni. And benda tu kita beraksi dengan seolah-olah beraksi dengan 10 pemain, nampak tak? Like di zon tengah tu tidak ada sesiapa, dan zon tengah itulah Man City ada De Bruyne, ada Gundogan, ada Bernardo Silva, ada Foden yang akan drift masuk ikut suka hati dia, ada Jack Grealish yang akan drift masuk ikut suka hati dia. How can you leave that space empty? So that part aku rasa aku sedikit kecewa dengan Ten Hag. But having said that, aku juga tak naklah nak keluar sentimen seolah-olah Terlalu kritikal lah. seolah-olah Erik Ten Hag ni dah 6 tahun bersama Man City sama dengan Pep Guardiola. Realitinya tak. Realitinya Faiz, awal musim kalau orang cakap selepas 7 perlawanan this would be United's total number of points, fair enough. Sebelum ni pun ada 4 perlawanan berturut-turut menang, dan itu memberikan enough credit in the bank untuk Ten Hag kalah dengan City. Cuma ketika perlawanan tersebut berlangsung, ada ketika bila mana perlawanan tersebut berlangsung, terutamanya di kedudukan 6-1, hang rasakan macam ini kalau tambah lagi, City tambah lagi gol, dia akan jadi disaster. Outlook dia akan berbeza. Sebaliknya Manchester United yang tambah gol, dia umpama penambahan gol tersebut sampai jadi 3 tu seolah-olah hanya untuk menutup malu lah. Sekarang ni kalah tapi dah tak malu dah. Kalau tak kalah, malu. Tapi tetap saja ia menunjukkan representasi kepada Ten Hag realiti betapa besarnya jurang di antara kedua-dua klub di Manchester, satu biru dan satu merah. Erling Haaland, Faiz. Aku tak Faiz. Diorang kata Bundesliga tax, Faiz. Diorang kata Bundesliga tu Farmers League. Dia dah 16 gol dah ni, Faiz. Farmers League apa pula? 16 gol. Pemain pertama dalam sejarah yang menjaringkan 3 hat-trick dalam 3 perlawanan home berturut-turut. Sejarah Premier League, guys. Sejarah pemain pertama. Ada simbolik dalam perlawanan tersebut. Ada seorang unused sub Manchester United by the name of Cristiano Ronaldo. Aku rasa simbolik perlawanan tersebut adalah ini adalah malam bahawa Erling Haaland bagi tahu Cristiano, Transition of eras. Anda sekarang boleh berehat. Saya akan menyambung legasi anda sebagai penyerang terbaik di alam semesta. Cristiano Ronaldo dalam sejarah dia di Premier League, ini mengambil kira bahawa his best goal scoring years adalah di La Liga. Tapi di Premier League, Cristiano Ronaldo in totality ada 3 hat-trick. Erling Haaland dah ada 3 hat-trick lah sekarang. Dalam bola sepak ni, kadang-kadang aku tak suka buat comparison player yang muda ni dengan legenda yang terlalu tinggi. Like, kadang-kadang aku rasa macam terlalu awal sikit. Tapi at what point do we draw the line and accept bahawa manusia yang kita tengah tengok sekarang ni is up there. Ronaldo Nazario de Lima. Han tengok dia punya goal scoring prowess ketika umur dia 18, 19, 20, menang Ballon d'Or semua tu. How much further does Haaland need to go before kita draw the line and cakap ada generational talent kat sini ni? Bahkan sekarang pun mungkin kita dah boleh nampak yang kedua-dua mungkin Kylian Mbappe dan juga Erling Haaland kan sudah mula mengetuk pintu sebuah rumah yang didiami oleh Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo terlalu lama Kish. Kadang-kadang aku sebenarnya tak sanggup untuk era ni berakhir dan transisi ni berlaku, tapi on one hand
Aku rasa sangat teruja untuk menanti apa lagi yang boleh dilakukan oleh Erling Haaland dan juga in this case Kylian Mbappe untuk tahun-tahun yang akan datang. Kalau inilah uh, rate ataupun pace yang mereka sedang lalui, Kish, we are in for a treat. Waktu-waktu yang mendatang ni akan memberikan kita momen-momen magis yang lebih banyak lagi. Aku ada satu soalan besar untuk hang sebelum kita nak wrap this up. Michelle hari tu tanya soalan ni kat aku. Dan aku dengan dia ada satu perjanjian. Kalau dia menang, aku kena belanja dia makan. Kalau aku menang, dia kena belanja aku makan. Soalan yang ditanya aku, adakah Erling Haaland akan menjaringkan lebih daripada 50 gol di pentas Premier League musim ini? Aku konservatif. Aku cakap tidak. Tapi Michelle cakap yes. And lepas game hari ni, tiba-tiba aku rasa menyesal sikit lah. Ada sedikit penyesalan di situ. 50 tu angka yang besar. Angka yang besar. Tapi ini baru 8 game, Faiz. Dia dah nak dekat 20 ni. 4 goals away from 20. Faham macam mana? Silap-silap next game dah 20 kan? Jangan buat lawak, Faiz. Faham macam mana? Aku rasa lepas 50. Lepas 50 gol Dia tak main World Cup kot. Nanti orang semua penat main World Cup, balik Premier League, dia fresh. Anda mikir apa benda tu? Kita tengok ujung musim nantilah.